Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat baginda. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah, semoga anda di rumah sejahtera bersama-sama dengan penonton-penonton yang hadir ke Kemah Kota Ilmu untuk menyaksikan siaran langsung Al-Kuliah pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tapak Karnival Jom Heboh di Majlis Pemandaran Kuantan, pada petang ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah membicarakan topik cinta lepas kahwin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Saya harap topik ini akan memberikan satu impak yang besar kepada penonton di rumah, juga kepada penonton yang hadir pada petang ini. Sebelum itu kita alu-alukan dulu Ustaz ya. Penonton-penonton kita ini adalah terdiri daripada ahli Majlis Perbandaran Temerloh Pahang. Dan selamat datang ke bus Kota Ilmu pada petang ini. Dan saya juga ingin meraihkan kehadiran Pak Dolah daripada Kuantan. Pak Dolah ni dia tak pernah miss. Setiap kali Karnival Jom Heboh dia akan datang ke bus Kota Ilmu untuk mengikuti siaran Al-Kuliah. Tahniah Pak Dolah. Baiklah Ustaz. Cinta lepas kahwin Ustaz. Adakah cinta itu sebahagian daripada Islam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai pembuka tirai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fasil, muslim-muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini dapat kita berhimpun dan berkumpul di booth Kota Ilmu ini, dan alhamdulillah sama-sama kita dapat duduk dalam majlis ilmu dalam program Al-Kuliah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada petang yang mulia ini kita akan mengkaji atau membincangkan bab berkaitan dengan cinta. Bila sebut tentang cinta ni saya senyumlah. Fasil tadi senyum awal dah. Dan saya tengok ibu-ibu ayah-ayah pun senyum juga, ya. Yang kat rumah tu pun senyum juga bab cinta ni. Sebab bila kita sebut tentang cinta ini, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, iaitu dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak daripada jenis emas dan perak. Maknanya bila sebut tentang cinta ini, maka sebenarnya kalau kita lihat, ia merupakan fitrah manusia. Maka Islam sebenarnya tidak melarang bercinta. Ya, tidak melarang bercinta. Selagi mana cinta itu yang mana ada pada kita tidak disebut sebagai cinta terlarang. Jadi kalau kita lihat bab cinta ni, kadang-kadang kita tengok budak-budak pun bercinta. Budak-budak pun bercinta tau. Remaja pun bercinta. Yang paling teruk, orang tua bercinta. Pernah tengok orang tua bercinta? Lain macam tu cinta dia. Maknanya cinta ini naluri, fitrah manusia. Maka oleh sebab itu Islam membenarkan cinta dengan syarat jangan sampai cinta itu yang disebut sebagai cinta terlarang. Wallahualam. Ya, terima kasih Ustaz. Orang tua pun ada bercinta, tapi ya, sebenarnya tanpa orang tua tiadalah orang muda. Ya, dengan cinta orang tua itulah terhasilnya orang muda Ustaz. Betul. Tapi Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah, adakah mereka bercinta dulu atau mereka berkahwin kemudian bercinta? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu soalan yang baik. Kalau kita melihat cinta antara Sayyidatina Khadijah dengan Nabi SAW, ya, kalau kita lihat bahawa sesungguhnya pada awal percintaan tersebut Sayyidatina Khadijah lah yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW, iaitu dengan dasar iaitu apa? Cinta yang mana cinta itu tersangat mulia dilihatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW itu dengan akhlak yang mulia. Jadi maka Sayyidatina Khadijah tu jatuh cinta kepada Nabi SAW, lalu diuruskan percintaan itu dengan baik. Maka tatkala itulah kalau kita tengok
cinta yang diasaskan dengan kesucian dan kemurnian itu, maka diniatkan kerana Allah, maka bersatulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah itu, maka itulah disebut sebagai cinta yang murni yang pernah ada dalam sejarah Islam itu sendiri. Allah. Ya. Nampaknya ustaz ni tamu panjang-panjang, sikit-sikit dia jawab ni. Yang tanya pun sikit. Okey, baik. Kalau gitu ustaz, kita tengoklah sekarang ni satu fenomena yang sebenarnya tidak dapat kita nafikan, bahawa cinta ini dia datang dalam hati. Tidak boleh ditolak, tidak boleh dipaksa dan tidak boleh dibuat-buat. Kalau kita tengok pasangan tu memang sehati sejiwa. Ya. Pakaiannya pun sedondon, bukan mana, bercakap pun hampir sama. Betul. Kalau suami isteri tu dikatakan kalau dia serasi, muka pun sama-sama macam nak adik-beradik. Betul. Jadi ustaz, apakah cinta itu satu cinta yang dibuat-buat atau boleh dipupuk dalam Islam? Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu saya nak sebut ibu-ibu sekalian, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bahawa sesungguhnya bila kita membicarakan tentang cinta ini, kadang-kadang kita tengok memang ada keserasiannya. Tetapi dalam keserasian tu yang kita nak cari iaitu apa? Iaitu cinta yang suci yang dibenarkan dalam Islam. Islam melarang kita bercinta apabila cinta itu disebut cinta terlarang. Bagaimana yang dikatakan cinta terlarang itu? Pertama, apabila seorang itu bercinta niat selain daripada Allah. Mereka bercinta, ya, tapi niat selain daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kalau kita tengok orang bercinta kadang-kadang bukan sebab memang benar dia nak cinta itu kerana Allah, tetapi ada sebab yang lain. Contohnya cinta sebab jambu, ya. Lepas tu kalau kita tengok baik punya, selalu disebut baik punya. Ini perkara-perkara yang boleh memudarkan cinta yang diangkat tinggi oleh Islam itu sendiri. Itu perkara yang pertama. Dan seterusnya juga dalam percintaan ini juga, maka cinta yang terlarang itu disebut sebagai apa? Sebagai cinta yang didasarkan tidak mematuhi syarak. Kalau kita tengok orang bercinta ni, banyak orang bercinta, tetapi cinta dalam Islam ni kena patuhi syarak. Iaitu apa? Patuhi segala peraturan yang telah ditetapkan Islam. Tak bolehlah maknanya bergaul, iaitu apa? Bergaul atau berkeluar, bersuka-suka dan sebagainya. Sebab apa? Satu ketika, kalau saya nak sebut satu satu yang pernah berlaku pada saya yang boleh kita kongsi ibu-ibu sekalian. Satu ketika tu saya balik daripada program, sampai dekat satu tempat tu lebih kurang sampai pada 2 pagi lah. Pada 2 pagi. Dan tatkala itu rupanya apabila sampai tu saya tengok ada 2 orang couple datang, lelaki dan perempuan. Bila mana saya tengok, saya rasa ni bukan adik-beradik. Jadi saya tanya, "Dek, ni siapa, Dek?" Dia tengok saya, "Kenapa pakcik, ada masalah ke?" Saya cakap, "Tak." Saya tanya, "Ni siapa?" Dia kata, "Ini boyfriend saya." "Kenapa?" "Tak, saya tanya ni siapa." Lepas tu saya cakap, "Nak buat apa datang sini?" "Datang sini nak makan lah." Nampak? Okey. Bila sebut nak makan, saya pun tanya lagi, "Kan tak bagus dah pukul 2 pagi ni keluar orang perempuan, kan tak bagus?" Lalu apa yang dijawab? Pakcik kena faham tau. Pakcik ingat pakcik tu bagus sangat. Dah pukul 2 pagi tak reti balik. Ini masalah dia. Sebab itu kalau kita tengok, cinta dalam Islam ni cinta yang murni, tetapi kadang-kadang cinta ni yang terlarang apabila kita tak mematuhi syarak. Makna kita bawa mereka keluar, tak reti dan sebagainya. Itu perkara kedua. Yang perkara ketiga, kadang-kadang Islam ni juga melarang. Kenapa cinta itu terlarang? Kerana apa? Kerana cinta yang mendatangkan keburukan. Ada juga orang cinta, tapi dengan cinta ia derhaka kepada ibu bapa. Ya? Derhaka kepada ibu bapa. Ini satu perkara cinta yang terlarang. Dan begitu juga kalau kita tengok, dengan bercinta itu kadang-kadang dia ambil satu lesson untuk dia keluar, kebenaran untuk dia keluar. Ini perkara-perkara yang buruk. Sebab itu salah satu yang akhir, yang paling penting, dilarang bercinta dalam Islam ini. Maka tatkala kita lalai mengingati Allah, maka kita lupa bahawa sesungguhnya percintaan yang Allah berikan kepada kita itu satu perkara yang mulia, tapi kita lalai kepada Allah dan akhirnya kita tak rasa diperhatikan oleh Allah SWT, dan pada masanya juga akhirnya kita akan melakukan perkara-perkara yang buruk. Sebab itu benalah cinta, kerana cinta ini sangat murni di sisi Allah, dan Allah gunakan percintaan itu kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang soleh dan soleh. Wallahu a'lam. Ya. Adakah cinta ini perlu diutarakan dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan? Baik. Ustaz Fasil dia tanya saya sebenarnya, macam mana cinta tu nak cakap ke, nak apa, itu betul sebenarnya. Tetapi saya percaya semua ibu-ibu, ayah-ayah yang ada kat depan mata saya, termasuk Ustaz Fasil juga, dia pernah bercinta kan. Jadi sebenarnya kalau seorang itu bercinta, dia
akan mempunyai 3 tanda. Ya, 3 tanda. Ya. Kalau seorang tu bercinta, dia akan mempunyai 3 tanda. Pertama, orang ni kalau bercinta, maka orang bercinta ni dia selalu ingat. Dia selalu ingat. Macam kita, ibu-ibu mencintai suami tak? Cinta suami kan? Bila cinta kepada suami, ingat tak ke suami? Ingat kan? Macam kita, seorang lelaki, cinta kepada isteri, ingat tak? Ingat kan? Selalu ingat kat isteri. Tapi ada juga kadang-kadang tak ingat tu. Kadang-kadang tak ingat tu, itu kadang-kadang biasa. Maknanya saya sebut. Pertama, tanda cinta tu ingat. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok, orang bercinta ni apa tandanya? Iaitu sebut. Dia selalu sebut. Kemana saja dia akan sebut. Saya ada satu sahabat saya. Bila mana sebut tentang cinta ni, dia sangat sayang dengan isteri dia dan dia selalu sebut. Sebut apa? Mengenai isterinya. Kalau kita tengok apa yang disebut, dia sebut selalu dia kata, "Ustaz, nak tahu tak? Kopi yang paling baik, yang paling sedap, isteri saya yang buat. Saya ajak minum kopi pun dia kata yang paling baik, yang paling sedap isteri buat." Satu hari dengan izin Allah saya dapat ziarah kat rumah dia. Bila sampai kat rumah dia, bila saya minum kopi yang isteri dia buat, saya cakap, "Alah, macam ni aja. Tak macam kopi muar lah," misalnya. Tapi kenapa dia rasa hebat, rasa sedap? Kerana rupanya dia selalu iaitu ingat. Sebab itu orang bercinta ni dia selalu ingat. Itu tanda yang kedua. Ustaz Fazil. Yang ketiga, yang dikatakan tanda cinta ini juga, yang berlaku pada diri kita, iaitu apa? Kita membela. Sebab itu seorang suami yang cinta kepada isterinya, seorang kekasih mencintai kekasihnya, pertama yang perlu dibina, dibela dalam percintaan tersebut ialah agamanya. Sebab itu kita kena pegang agama untuk kita bercinta. Dengan bercinta itulah insya-Allah percintaan kita dapat dikawal dengan baik, dan insya-Allah dengannya itu kita akan dapat jadi hamba Allah, yang mana hamba Allah dapat menjaga syariat Islamiah dalam perhubungan antara kita, dan akhirnya kita bawa cinta itu sampai ke jenjang kelamin insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Bagi anda yang baru mengikuti rancangan kita pada petang ini, alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan bin Abdullah dan juga penonton daripada Majlis Perbandaran Temerloh. Dan kita bersiaran langsung dari tapak Karnival Jom Heboh di Majlis Perbandaran Kuantan. Dan kita akan berehat sebentar dan kembali bersama selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung di tapak Karnival Jom Heboh Majlis Pembandaran Kuantan, Pahang. Dan Al-Kuliah pada hari ini di kemah Kota Ilmu ini kami bersama-sama dengan anggota Majlis Perbandaran Temerloh Pahang dan juga Pak Dolah, pengunjung setia kemah Kota Ilmu, untuk menyaksikan secara langsung Al-Kuliah bersama dengan panel kita pada hari ini ialah yang bahagia Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Kita bercakap tentang cinta selepas berkahwin. Ya Ustaz, rasa janggal sebenarnya bila nak cakap pasal bercinta ni sebab rasa dah tua. Kalau orang muda-muda sedap juga lah Ustaz. Tapi satu fenomena yang kita tengok dan kita baca dalam surat khabar, cintanya panjang, bercintanya bertahun-tahun. Kalau nak cakap artis pun mungkinlah kan, yang dijadikan contoh, makan strawberry, celup coklat. Kemudian kalau dengar lagu Hindustan tu sampai keluar air mata. Indah, sangat indah.
Tetapi bila berkahwin Ustaz, kita tengok balik surat khabar sampai 2 bulan, tak sampai setahun dah bercerai. Jadi apakah ini antara kesan bercinta dulu sebelum berkahwin menyebabkan pendek usia rumah tangganya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana bercinta ini kalau kita lihat memang lain apabila telah masuk ke dalam alam rumah tangga. Sebab itu salah satu tanggungjawab kita sebagai orang mukmin iaitu bawa dan bina dan suburkan cinta itu di dalam rumah tangga kita. Tapi benar, kadang-kadang betul ya, bila dah berumah tangga tu kadang-kadang ada juga perkara-perkara yang berlaku. Sebab itu Tan Sri P.Ramlee dia pernah sebut iaitu apa? Sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Maknanya, tapi jangan gigit lidah teruslah, sakit Maknanya Tan Sri P.Ramlee kata memang kadang-kadang dekat rumah tangga kita ni ada je perkara-perkara yang berlaku. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita semua, khususnya kepada kaum lelaki, iaitu Allah berpesan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah dengan isterimu itu dengan baik. Maknanya Allah perintahkan bila kita beristeri, perhubungan kita kena jaga isteri kita baik-baik, hubungkan baik-baik perkara tersebut, dan jangan menjadikan ia satu perkara yang menyusahkan kita. Satu. Dan apabila Allah sebut fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, dan jika kamu membenci mereka dengan sesuatu sebab, maka bersabarlah. Maknanya Allah sebut kalau kadang-kala dengan perangai ataupun kadang-kala dengan sifat bini kita jadi tak selesa, atau kita dalam perkataan senanglah, bengang, bengkak dan sebagainya, maka tetekala itu kita hendaklah bersabar. Allah sebut sabar, kena sabar. Dan Allah sebut wa yaj'allahu fi haran katsir, dan Allah jadikan kepada kita itu iaitu perkara yang baik-baik. Sebab itu muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat apabila konflik rumah tangga ini berlaku, pertama kita kena ingat pesanan Allah. Apa-apa juga pun kita kena hubungkan perhubungan kita itu dengan sebaik-baiknya. Sebab itu dalam Islam kita kena faham yang dikatakan baik daripada rumah tangga itu, kita perlu iaitu menjaga beberapa perkara. Pertama yang berkaitan dengan hati kita. Yang pertama saya nak sebut iaitu apa? Bagaimana kita nak mengukuhkan rumah tangga. Kadang-kadang ujian itu datang, maka hendaklah kita jaga 4 perkara. Pertama, jaga iaitu apa? Hati kita. Hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Kita kena bersyukur kepada Allah. Sebab kenapa kita bersyukur? Syukur kerana Allah kurniakan kepada kita jodoh. Sebab itu kadang-kadang kenapa orang bercerai tak panjang usia rumah tangganya, seperti orang dulu-dulu yang memisahkan rumah tangganya itu antara cangkul dan tanah. Kenapa? Kerana orang dulu bersyukur kepada Allah, dapat isteri, dapat suami, bersyukur. Betul tak? Kita bersyukur tak? Pasal syukur kan? Alhamdulillah. Tahu tak? Bersyukur kita kerana apa? Kerana Allah kurniakan. Tak semua Allah kurniakan tahu. Ada yang bujang manjang. Kan? Ada yang berangan aja manjang, tapi Allah beri kita jodoh, itu syukur. Dan ingat, bila mana Allah beri jodoh kepada kita, itulah jodoh yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Kalau tak percaya, nanti balik. Abang, mana tadi siapa? Pak Haji? Pak Haji siapa? Pak Ali? Pak Dolah. Pak Dolah. Pak Dolah. Nanti balik Pak Dolah tengok isteri, tengok agak-agak terbaik tak? Confirm Pak Dolah kata baik punya. Sebab apa? Ini kurniaan daripada Allah. Dan kalau kita tengok misteri jodoh ini, kalau kita lihat, kadang-kadang bertunang dengan orang lain, bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Ini saya nak sebut, itu perkara yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita nak mengukuhkan rumah tangga kita ini daripada ujian, iaitu yang kedua, redha dan berlapang dada. Memang kadang-kadang kalau kita tengok pasangan kita ni ada kelemahan dan kekurangan. Bagaimana kekurangan dan kelemahan itu kadang-kadang semak dekat mata kita. Contoh. Ada yang kadang-kadang isteri kita ni kurang pembersih misalan. Kurang pembersih, faham tak maksud dia? Maknanya dia kadang-kadang cincai, suka-suka dia, taruh sana taruh sini. Suami ni memang pembersih. Kalau nak masuk kereta pun ketuk kaki supaya abuk jatuh. Tetapi kalau kita tengok, kita kena berlapang dada sebab memang Allah bagi begitu. Untuk melengkapi antara satu sama lain.
Sebab itu kita kena reda. Oh, inilah kurniaan daripada Allah, ujian kepada aku, dan dengan ujian inilah insya-Allah akan berkekalan rumah tangga aku. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, kalau kita lihat bagaimana untuk mengekalkan rumah tangga ini, iaitu dengan cinta itu bagaimana sentiasa berusaha mengatasinya. Kita mengatasi, iaitu apa? Segala perkara-perkara yang boleh memburukkan rumah tangga itu, pertama mestilah dengan doa. Minta selalu doa kepada Allah supaya Allah kekalkan rumah tangga kita. Itu satu. Dan yang kedua, memohon maaf. Jangan setahun sekali je mohon maaf. Jangan setahun sekali. Maknanya setiap lepas solat mohon maaf, insya-Allah kekal rumah tangga. Dan perbaiki keadaan dengan cara hikmah. Nak tegur isteri, nak tegur suami, mestilah dengan hikmah. Bukan suka-suka kita gunakan lisan kita. Katakan suami tanya kita, hari ni awak okey yang? Kalau tak okey, saya masuk hospital, kata dia. Macam tu. Itu tu perkataan yang boleh rabak hati suami tau. Rabak hati suami tau. Maknanya jaga nak tegur suami, nak cakap dengan suami, nak cakap dengan isteri, kena bil hikmah, dengan layinkan, dengan lembutkan lisan. Itu perkara yang ketiga. Dan perkara yang keempat, ingat, maknanya untuk mengekalkan rumah tangga, kena iaitu sentiasa menyuburkan cinta. Bagaimana menyuburkan cinta dalam Islam? Iaitu caranya, pertama mengurat isteri dan mengurat suami. Ngurat isteri sendiri, ngurat isteri, suami sendiri tau. Jangan ngurat isteri orang lain. Maknanya kita lelaki uratlah isteri kita. Isteri nguratlah suami. Boleh? Cuba nanti balik kau kenyat mata. Boleh? Kenyat mata. Apa suami kita kata? Apa yang? Awak mata awak masuk abuk ke? Misalnya. Maknanya kena nilai sikit. Suami tu berjerit-jerit mengenyat mata. Awak tak faham juga. Itu mengurat suami. Itu kalau nak kekal lah rumah tangga. Nampak? Yang kedua iaitu apa? Cari kegembiraan. Cari kegembiraan, sebab kita semua punya kegembiraan. Cari kegembiraan. Suami ni sukanya gembiranya apa? Kalau abang awak ni suka digeletek kakinya, kau tangkap, detik kaki dia. Misalan. Maknanya cari gembira, betul? Kalau dia suka makan lempeng, buatkan lempeng. Tahu tak lempeng? Lempeng tu bahasa Jawa. Okey. Maknanya cari. Sebab itu yang ketiga, hargai. Sebab itu dalam Islam ada bab berkaitan dengan hadiah. Kerana apa? Dengan hadiah beri kat isteri, dengan hadiah beri kat suami, insya-Allah akan menyuburkan cinta di dalam rumah tangga. Sebab itu kita kena jaga 4 perkara ini. Insya-Allah bila kita jaga 4 perkara ini, kita akan jadi orang yang dapat menyuburkan kasih sayang, kecintaan dan rumah tangga. Insya-Allah rumah tangga kita akan berkekalan sampai hari akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah saya. Baiklah, kita bagi peluang kepada penonton kita untuk menentarkan soalan. Kalau dah bersedia agaknya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ayu Roswati binti Haji Hamzah dari Majlis Perbandaran Temerloh. Saya ada satu soalan nak ditanyakan kepada Ustaz. Ya. Cinta sebelum kahwin bertujuan untuk mengenali hati budi masing-masing. Dalam Islam, bolehkah diterima pakai pendapat ini? Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya. Silakan, ini Ustaz. bab cinta, bab berkaitan cinta sebelum kahwin boleh tak diterima pakai. Sebenarnya bila sebut cinta, ya ibu, cinta, sayang, kasih ni sebenarnya urusan hati. Ya, dia urusan hati. Betul. Dan kalau kita tengok, ada orang dia jatuh cinta dengan sekali pandang. Tengok bebop jatuh hati dia. Ya. Ada yang kita tengok dia pandang aja tak jatuh-jatuh. Tu ada juga tu. Kesian orang tu Ada yang dah lama, mula tak nak, dia pandang, lama je jatuh cinta. Itu urusan hati. Yang ditanyakan kepada kita, boleh tak kita bercinta sebelum kahwin? Adakah boleh dengan bercinta tu boleh mengenal hati budi? Boleh tak digunakan dalam Islam? Sebenarnya kalau kita tengok ya, Islam tidak menegah kita untuk bercinta jika sekiranya kita mempunyai matlamat yang suci. Yang mana matlamat yang suci itu dapat menjaga kecintaan kita itu ya daripada peradaban berdasarkan teras-teras Islam. Yang mana kalau kita lihat ya, niat yang suci itu akan membawa kepada jenjang pelamin misalan. Tak salah. Bolehlah bercinta. Tapi dengan syarat matlamatnya betul. Jangan asyik bercinta manjang. Dah berapa tahun cinta? 8 tahun. 8 tahun cinta. Kalau 8 tahun anak dah 7 tahun. Itu kalau minum kopi jantan lah, anak dah 7 tu.
Maknanya ini saya sebut. Okey, maknanya dia kena faham tahu. Orang ni boleh bercinta untuk mengenali antara satu sama lain dengan syarat matlamat yang mesti suci, iaitu nak jadikan ia isteri atau nak dijadikan ia suami. Satu. Yang kedua, hendaklah ia menjaga iman. Tak salah, jagalah iman. Iman perlu dijaga. Dengan jaga iman dapat jaga maruah. Dengan jaga iman dapat jaga kehormatan. Dengan jaga iman dapat jaga harga diri. Ini penting. Sebab itu kena faham. Boleh bercinta tapi jaga iman. Agak-agak dekat, jangan pandang-pandang, jangan tu. Kan ada lagu tu kan. Jaga iman. Tu jaga. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tak salah kalau nak mengenal dah hati budi dengan syarat restu daripada kedua ibu bapa. Saya nak ingatkan diri saya, ibu bapa sekalian, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jangan sampai kita bercinta, akhirnya kita jadi anak yang derhaka. Bila jadi anak yang derhaka, maka Allah hilangkan, Allah tarik keberkatan dalam hidup kita. Ini kena jaga baik-baik. Maknanya, restu keluarga itu, jangan sampai kita mendulukan kekasih. Ini perkara kena jaga. Okey. Dan akhirnya yang keempat, iaitu apa? Jangan lupa berdoa, minta doa. Mudah-mudahan abang aku ini yang handsome bergaya. Mudah-mudahan iaitu cik kak aku ni yang begitu cantik, yang aku terpikat dengannya, jadilah ia isteri aku yang solehah, jadilah ia suami aku yang soleh. Kena berdoa. Dan seterusnya juga yang akhirnya itu apa? Istikharah. Istikharah, solat istikharah, minta petunjuk daripada Allah. Insya-Allah, Nabi sebut dan maksud hadisnya, tidak kecewa orang yang beristikharah. Jadi dalam 5 perkara ini kita kena patuhi. Insya-Allah apabila kita mematuhi, iaitu apa? Niat betul kerana Allah untuk bercinta, jadikan ia untuk sebagai teman hidup kita. Mudah-mudahan iaitu apa yang diusahakan kepada kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita berehat seketika dan akan kembali bersama selepas daripada ini. Silakan. Banyak tips ni, alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung dari tapak Karnival Jom Heboh di Majlis Pembandaran Kuantan, Pahang. Bagi anda yang baru mengikuti rancangan kami pada petang ini, bersama-sama dengan kami ialah yang berbahagia Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah, dan kami akan sedang membicarakan tentang bercinta selepas berkahwin. Ada soalan penonton lagi Ustaz, kita silakan kepada yang penonton kita ingin bertanya. Kalau dah bersedia, silakan. Itu dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Rizawati binti Ramli dari Majlis Perbandaran Temerloh, ingin bertanyakan satu soalan. Okey, selepas berkahwin akan tiba pula masanya terselah warna sebenar pasangan masing-masing. Jadi apakah langkah seterusnya yang harus dilakukan suami dan isteri agar warna sebenar itu tidak mencacatkan kebahagiaan rumah tangga? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Puan yang bertanya kalau nak tanya bila dah kahwin nampak color sebenar, itu biasa. Itu memang pun takkanlah sebelum kahwin kalau orang yang berdengkur nak kata saya tidur berdengkur sebenarnya itu tak ada. Tapi sebab itu dalam Islam kalau kita lihat, yang penting yang pertama anjuran sebelum memilih iaitu apa? Menjadi teman hidup kita. Itu yang kita kena pastikan. Betul tak maknanya itu sesuai dengan kita yang disebut kufu dan sebagainya? Dan betul tak ia itu betul-betul boleh jadi serasi dengan kita yang boleh membela kita, membawa kita rumah tangga kita daripada dunia sampai akhirat? Itu yang perlu diperingatkan dalam diri kita. Baik. Dan seterusnya juga dalam hidup rumah tangga ni memang ada orang yang dulu sebelum dia kahwin memang dia kata, Ustaz, saya punya suami memang handsome Ustaz. Tetapi bila dah kahwin, saya satu je yang saya tak tahan. Dia kalau tidur buka subwoofer dia. Tahu tak subwoofer dia? Boleh krang krung. Ya Allah, Ustaz. Itu saya tak tahan. Lain saya boleh tahan. Itu kan color dia. Tak apa. Memang betul. Itu memang kejadian seorang lelaki begitu begitu. Tak ada masalah. Maknanya hendaklah kita bersabar. Yang kedua ni kena sabarlah. Sebab apa? Sebab sabar. Sabar tu dapat pahala tau. Dengar berdengkur suami tu dapat pahala tau. Jangan main-main. Okey, itu bagi isteri.
Bagi lelaki pula tak boleh tahan Ustaz. Semua boleh tahan, satu tak boleh tahan. Bebelan tak boleh tahan. Isteri saya ni kerja bebel. Saya tanya, bebel ke cakap banyak? Lebih kurang itulah. Sebab itu saya nak sebut ibu-ibu jangan bebel ya. Kalau nak cakap dengan suami, fokus. Pertama saya nak cakap, awak selalu balik lambat. Yang kedua, awak ni lambat mandi. Senang. Yang ketiga, awak ni tak suka pergi masjid. Pergilah masjid. Cukup 3 kali. Cukup 3 je. Jangan, abang awak ni dah balik lambat, dah lambat mandi, bau daki, hapak, dah tak nak pergi masjid, orang kampung. Akhirnya dia tak tahu apa yang ibu-ibu cakap sebenarnya. Jadi kena fokus. Jadi sebenarnya, bebel ni pun dia ada kisah dia. Satu ketika, Saidina Umar. Siapa yang tak kenal Saidina Umar? Saidina Umar ni, kalau kita tengok bagaimana kehebatan kesabarannya untuk dia faham berkaitan dengan corak kehidupan dalam berumah tangga. Saidina Umar satu ketika seorang lelaki datang nak bertemu dengan Saidina Umar, nak menceritakan kepada dia bahawa sesungguhnya isterinya yang cukup kuat membebel. Bila sampai dekat pekarangan rumah Saidina Umar, waktu itu dia dengar, dia diam. Sebab apa? Dia dengar isteri Saidina Umar tengah bebel kepada Saidina Umar. Dia diam, dia pun balik. Besok dia jumpa Saidina Umar. Wahai Saidina Umar, wahai Umar, aku semalam baru nak mengadu nasib kepada engkau yang isteri aku ni kuat membebel. Tapi bila aku sampai kat pekarangan rumah engkau, aku tengok engkau pun kena bebel juga. Maka apa kata Saidina Umar? Kata Saidina Umar, apalah hanya kalau seorang isteri berbebel. Kan dia tu dah masakkan kita, dah beri kita makan, dah buat susu hantar kita, melahirkan anak kita. Apalah ada, apalah maknanya apa? Apalah sangat untuk bebel tu? Bebel lah. Tak ada masalah. Kenapa Saidina Umar boleh sabar sedangkan Saidina Umar tu orang yang garang? Sebab Saidina Umar tahu, iaitu apa? Salah satu untuk mengukuhkan dalam rumah tangga ini, mesti kita punya sifat sabar. Sabar je lah. Kerana apa? Kerana kita tahu, iaitu sabar ini punca kejayaan dalam satu-satu rumah tangga. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, bagaimana kita kalau lihat memang ini rupa perangai dia yang sebenar, maka hendaklah kita terima seadanya. Itu pilihan kita kan? Betul tak? Sampai nangis-nangis kan? Sampai tak boleh tidur kan? Sampai mandi tak basah, makan tak kenyang, minum tak haus kan? Maknanya apa? Misalan. Maknanya sampai begitu kita pilih dia, maka bila dah dapat, terimalah seadanya. Sebab tentunya ada hikmah, tentunya suami kita ada kurang yang ini, tapi lebih yang itu. Tentu isteri kita ada kurangnya itu, tapi lebih yang ini. Sebab itu sabar dan terimalah seadanya. Dan perkara yang keempat, ingat, nak kekal rumah tangga, kalau kita nampak warna yang sebenarnya ataupun maknanya sifat yang sebenar, maka jangan kita tambah masalah dalam rumah tangga kita. Tak sangka bang, dulu awak setiap hari saya jumpa pakai tie, sekali rupanya kat rumah awak pakai baju panas koyak. Jangan cipta lisan yang boleh merosakkan rumah tangga. Saya selalu tegur. Tak kisahlah isteri kita ke, isteri orang ke, sama-sama kita bincang. Selalu orang suami kan, dia akan cari, mana tali pinggang abang, mana tali pinggang abang. Maka isteri dia akan kata, ni bang, ni apa dia? Kalau ular dah petuk bang, kalau ular dah petuk. Apa kaitan tali pinggang suaminya dengan ular tu? Tak ada kaitan kan? Tapi percakapan itulah kadang-kadang akan mencacatkan rumah tangga kita. Sebab itu ingat, jangan kita cuba mencipta masalah dalam rumah tangga kita. Dan perkara yang kelima, ingat, banyakkanlah berdoa. Bagaimanakah doa yang diajarkan kepada kita? Tengok, Islam ajak kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dah disebut, dah diajar dan kita hafal doa ini. Maka bacalah, insya-Allah kalau kita jaga 5 perkara ini, walau kita nampak suami kita itu sifat yang asal bagaimana, isteri itu nampak color yang asal bagaimana, insya-Allah kita akan dapat kukuh dalam membangunkan rumah tangga yang kita cintai. Wallahualam. Terima kasih Ustaz, indah sekali. Kita ada lagi satu soalan ni Ustaz, tapi silakan pada penonton kita kalau dah bersedia agak je. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang saya ada satu hadis kan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, apabila pasangan suami isteri berpegangan tangan, maka gugurlah dosa-dosa mereka melalui celah-celah jari jemari mereka. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
Terima kasih. Faham saya? Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Beginilah saya sebut ya. Setiap apa juga kebaikan yang kita lakukan. Setiap apa juga kegembiraan yang kita cipta dalam rumah tangga kita. Dan setiap apa yang kita buat perkhidmatan dalam rumah tangga kita, maka insya-Allah kita akan dapat meningkatkan kebaikan dalam perhubungan, iaitu antara kita suami dan isteri. Dan pada masa sama juga, insya-Allah dengan amalan tersebut Allah tambah pahala kita. Kita bawa balik makanan, kita senyum kat isteri, isteri senyum kat suami. Ya, isteri bercakap lembut dengan suami, suami bercakap lembut dengan isteri. Setiap iaitu apa kebaikan yang kita buat dalam rumah tangga, pasti ia dapat pahala. Dan ingat, bila dapat kebaikan, maka akan tambah kebahagiaan. Bukan hanya Allah beri pahala, tetapi Allah beri kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan itu datang? Iaitu Allah berikan kepada kita, kurniakan nikmat dalam berumah tangga. Woi, nikmat dalam rumah tangga, ingat main-main ke? Balik rumah nikmat aja. Tengok isteri kita nikmat saja. Tengok suami nikmat saja. Betul tak? Nanti balik cuba tengok. Tengok. Ya Allah nikmatnya bang. Aku tengok engkau bang. Ya Allah yang tengoknya. Aku tengok kau nikmatnya yang. Kadang-kadang bila kita cakap begitu kesian kita. Bang, awak dah buang tibiaknya. Awak ni biar betul. Betul. Saya cakap ni betul. Ya Allah nikmatnya. Nikmat-nikmat je. Hadiah-hadiah tak ada. Ui, jawab pula. Tak apalah, tak apa. Maknanya Allah beri iaitu kebahagiaan dengan Allah tambah nikmat dalam rumah tangga. Dan setiap nikmat kebahagiaan dalam rumah tangga tentunya ada keampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena sedar bahawa setiap suami dan isteri tidak lepas dan tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Apa yang patut kita buat, maka Islam anjurkan kita sentiasa bermaaf-maafan. Maka lepas solat, kalau seorang isteri, bang minta maaf bang ya, suami kata pun yang saya minta maaf, maka tatkala itu gugur segala dosa-dosa kita. Kan nikmat? Tapi kalau tak pernah kita buat, cuba kita suami cakap dengan isteri, yang saya minta maaf kenapa awak minta maaf saya? Apa dosa awak buat? Awak cakap betul. Dah kena marah juga. Ya, jadi kena faham tau, kalau suami minta maaf, itu hebatnya suami. Kalau isteri minta maaf, itu hebatnya isteri. Kerana itulah salah satu perkara yang dituntut dalam Islam. Sebab bila kita mohon ampun daripada suami, daripada isteri, insya-Allah Allah gugurkan iaitu segala dosa kita, Allah ganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih, semoga jawapan tadi jelas kepada saudara kita yang bertanya. Sebelum kita berhenti rehat ni Ustaz, ada satu lagi soalan tentang surah Ar-Rum ayat 21 ini, yang mana antara lain maksud dari surah itu, jika si suami ini gagal untuk melihat kehadiran isteri atau isteri melihat keadaan suami itu bermesra, bentuk berkasih sayang, maka ia telah menafikan kurniaan Allah. Cuba Ustaz perincikan lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pesan kepada kita iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim wa min ayatihi, di antara tanda-tanda membuktikan kebesaran, kekuasaan dan rahmat Allah, maka Allah sebut an khalaqalakum min anfusikum azwajan, iaitu yakni Allah cipta bagi kita iaitu lelaki dan perempuan, suami dan isteri daripada jenis kamu sendiri, makna daripada jenis manusia. Yang mana Allah sebut litaskunu ilaiha, hendaklah engkau tinggal bersama-samanya. Maknanya Allah cipta suami, Allah cipta isteri untuk kita. Tujuannya itu untuk apa? Untuk duduk sekali. Jangan pisah-pisah rumah. Jangan sikit-sikit gaduh. Antarlah aku bapa aku, antarlah aku mama aku. Jangan. Gaduh macam mana pun duduk sekali. Bang, Allah suruh kita duduk, kita duduk. Nak gaduh, kita gaduh betul-betul bang. Tapi makan dulu bang, makan dulu. InsyaAllah lepas tu je gaduh. Okay. Maknanya litaskunu ilaiha, untuk tinggal bersama-sama. Bukan hanya tinggal, Allah sebut wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, supaya kamu bersenang hati, supaya kamu bermesra dan kasih sayang, dan supaya kamu berbelas kasihan.
Maknanya dalam ayat ini, kalau kita tengok, bila mana Allah beri kita isteri, beri kita suami, kita ni Allah beri kita 6 perkara untuk mendapatkan, iaitu apa? Mesra, untuk mendapat senang hati, untuk dapat kasih sayang. Maka perkara yang pertama, bila mana Allah gunakan kita isteri dan suami, hendaklah yang pertama, jadikan suami atau isteri itu teman kita. Mana hidup teman berteman. Kan? Ada orang dia long ranger je. Mana orang rumah awak? Kat rumah lah. Dia kan orang rumah. Nampak? Itu ada istilah macam tu. Maknanya orang lelaki bila dia dapat isteri, dia kena teman berteman. Bawa isteri ke mana juga. Akhirnya orang tanya, datang dengan siapa? Teman setia saya. Tak kisahlah, tapi kena jawab. Jadi teman berteman, barulah rasa nikmat. Betul? Okey, satu. Yang kedua, bagaimana iaitu dapat untuk mendapatkan senang hati, gembira, kasih sayang. Yang kedua, jadikan pasangan kita di penghibur. Hiburkan pasangan kita. Ibu-ibu pernah hiburkan suami tak? Pernah? Adalah cara-cara tertentu kan? Contohnya, tumpahkan air sikit. Kenapa tumpahkan? Saja supaya awak tengok. Misalan, itu kan maknanya cari perhatian, makna supaya kita cari perhatian dan supaya jadi penghibur kepada kita. Suami ni dalam Islam disebut qurratul a'yunin, iaitu ada kegembiraan. Seorang suami kena cari kegembiraan isteri, seorang isteri kena cari kegembiraan suami. Kalau tak jumpa, jahanam rumah tangga kita. Betul saya cakap? Apa yang suami kita tahu, suka, kita kadang-kadang tak tahu. Apa isteri kita suka, kadang-kadang kita tak tahu. Contohnya kalau hari ibu atau hari ayah. Hari ibu, suami tanya pada anak dia, apa nak berikan hadiah mak engkau? Maka anak dia kata, ya itu kan isteri ayah, itu kan mak engkau. Tak tahu. Bini dia suka pun dia tak tahu, suami suka apa pun dia tak tahu. Nampak? Ini iaitu ingat, isteri, suami yang Allah beri jadikan penghibur. Bukan bengang je tau. Balik bengang, dia bengang. Awak dah siap masak? Dah. Makan tu. Kalau awak nak makan, makan. Tak nak makan, tak boleh makan. Yang kali tak payah cakap. Tak susah dia masak. Ui, marahnya tu. Okey, habis. Yang kedua. Yang ketiga apa? Ingat. Kalau kita tengok isteri, kalau kita tengok suami, ingat dia itu ayah kepada anak kita, dia itu ibu kepada anak kita. Allah berikan kepada kita untuk apa? Jambatan keturunan. Kan nikmat ada bin kita. Ingat senang ke? Ada bin Abdullah, ada bin Ali, bin Abdurrahman. Kerana apa? Itu kan Allah beri jambatan keturunan untung. Betul tak? Kita tahu, wah ini bapak dia tahu, ini mak dia. Okey. Yang keempat, ingat. Kalau nak dapat kebaikan dalam rumah tangga, ingat. Jadikan diri kita, seorang suami, mendidik isteri. Jadikan isteri mendidik anak-anak. Maka bila kita dapat mendidik dalam rumah tangga kita, insya-Allah biiznillah, maka rumah tangga kita itu akan gembira. Betul tak? Sebab itu didik anak-anak, ibu-ibu bangunkan pagi. Ini macam mana? Kadang-kadang isteri bangunkan anak pagi, suami tak bangun-bangun. Macam mana? Patut suami yang bangun dulu, bangunkan isteri. Ini terbalik, tak kisahlah. Nanti balik kau buat. Okey, itu perkara yang empat. Perkara yang kelima, ingat. Ini penting. Seorang yang nak dapat kegembiraan dalam rumah tangga dia, jadikan isteri dia pembela dia. Tahu tak pembela dia? Membela tahu. Bagaimana seorang suami membela isteri, bagaimana isteri membela suami. Tengok kadang-kadang saya tengok orang sanggup bela keluarga sebab memang dia nak mengukuhkan iaitu perhubungan keluarga dia. Saya selalu tengok kalau orang perempuan masuk hospital, orang lelaki masuk hospital. Kalau orang perempuan masuk hospital, suami dia lah yang bela. Orang lelaki masuk hospital, orang perempuan selalu bela suami dia. Bang, awak dah makan ubat, saya siap saya suapkan bubur ya. Mana kaki bang sakit, saya bagi minyak urut. Betul? Suka orang lelaki sebab dibela oleh isteri. Tapi kalau isteri masuk hospital, boleh. Ada suami datang. Ada, bagus kat Kuantan ni bagus, semua orang datang suami dia. Setengah tempat, mana bini awak kat hospital? Awak tak pergi? Misi ada, nurse ada, doktor ada. Aku bukan doktor. Nanti 2-3 hari sihat baliklah dia. Macam mana agak-agak? Sebab itu ingat tau, kita ni pembela. Kan? Macam kita dulu bercinta kan? Terlanggar batu. Apalah batu ni? Nampak? Tu kan ada cerita dah. Okey, habis. Dan akhir yang keenam, ingat. Bagaimana kita nak dapat kasih sayang, kegembiraan dalam rumah tangga kita, jadikan diri kita iaitu penjaga maruah. Kita kena jaga maruah isteri kita, kita jaga maruah suami kita. Ingat,
tengok saya puji orang perempuan, kadang-kadang dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah, tapi tak pernah bercerita. Kerana apa? Kerana membela maruah. Begitu juga orang lelaki susah cari pekerjaan, cari rezeki nak untuk memberi nafkah, tapi tak pernah cerita ke orang. Kerana apa? Iaitu untuk menjaga maruah keluarga. InsyaAllah bila kita jaga 6 perkara ini, mudah-mudahan Allah berkatilah rumah tangga kita, dan insya-Allah Allah kurniakan kegembiraan, nikmat dalam kita hidup berumah tangga. Wallahu Amin, amin, insya-Allah. Kita berehat dulu Ustaz dan kembali selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam kuliah secara langsung dari tapak Karnival Jom Heboh di Majlis Pemadaran Kuantan Pahang. Bersama-sama dengan kami di booth Kota Ilmu ini ialah peserta atau rombongan daripada Majlis Perbandaran Temerloh, dan di hadapan saya adalah yang berbahagia Ustaz Muhammad Jazlan. Kita telah berbincang hampir 1 jam Ustaz tentang bercinta selepas berkahwin. Banyak tips-tips yang telah diutarakan oleh Ustaz. Mungkin di peringkat penghujung perbincangan kita hari ini, Ustaz boleh bagi kesimpulan agar cinta itu terus bersemarak di dalam pasangan setiap suami isteri, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fasil, muslim-muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana Allah kurniakan kepada kita ini cinta, maka kita kena faham itulah kurniaan daripada Allah. Maka peliharalah cinta kita itu dengan iman. Dan bila kita dapat memelihara cinta kita dengan iman, kita bawa cinta itu dalam rumah tangga kita. Dan bila sudah bawa dalam rumah tangga kita itu, insya-Allah dengan cinta itulah maka Allah akan berkati kita. Yang disebut dikatakan keberkatan itu iaitu apa? Allah beri kelebihan dalam rumah tangga kita. Sebab itu pelihara cinta, dan insya-Allah dengan cinta itu kita dapat keberkatan, kelebihan dalam berumah tangga. Dan bila dapat kelebihan dalam rumah tangga itu, maka kita akan dapat nilaiannya. Nilaian yang pertama, Allah beri rukun rumah tangga dalam rumah tangga kita. Itu kelebihannya. Ya, rukun dalam rumah tangga kita, satu. Yang kedua, Allah berikan kepada kita zuriat yang soleh dan solehah. Kan nikmat kan? Ya, kita dapat iaitu pelihara cinta, dapat anak yang soleh dan solehah. Dan perkara yang ketiga, ya, bukan hanya Allah beri keberkatan, Allah beri iaitu anak yang soleh dan solehah, Allah kurniakan kepada kita rezeki yang halal. Kan nikmat. Dulu kita makan seorang, sekarang kita makan 2 orang, dah jadi 7 orang pula. Dulu seorang tak cukup, 7 orang pun macam tak cukup je. Tapi sebenarnya Allah cukupkan. Bila mana Allah cukupkan rezeki dalam rumah tangga kita itu, maka susah macam mana pun Allah akan beri kebaikan. Betul tak? Selalu kita rasa macam tak cukup kan? Tapi anak kita sekolah juga. Ya, anak kita masuk universiti. Ya, anak kita dapat makan, dapat baju raya. Kerana apa? Allah lah yang mencukupkan rezeki, khususnya pada rezeki yang halal. Bila mana kita pelihara cinta kita itu betul niat kerana Allah. Dan perkara yang keempat, iaitu ingat, bila mana kita dapat memelihara cinta dalam rumah tangga kita ini, maka insya-Allah perkara yang keempat itu Allah kurniakan kepada kita ketenangan. Tenang saja. Dapat isteri, tenang hati kita, gembira hati kita. Dapat suami, ya Allah, tenang hati kita. Tengok suami, sejuk hati kita, tak terbakar hati kita, sejuk hati kita. Ya, tengok anak-anak kita, ya Allah, tenang, suka, gembira, itu nikmat. Ya, dan kalau kita tengok perkara yang kelima, iaitu bila mana kita dapat pelihara cinta kita ini, maka kita dapat pelihara keturunan kita. Sebab cinta yang betul-betul suci, cinta yang kita jaga dengan iman, dia merupakan jambatan keturunan. Maka kita jaga diri kita, jadikan diri kita orang yang soleh dan solehah. Pastinya insya-Allah biiznillah kita akan dapat melahirkan satu keturunan yang soleh dan solehah. Mana berusaha kita kekalkan cinta. Jangan cinta itu kita gadaikan, jangan sampai cinta itu kita pudarkan. Hendaklah kita sentiasa bersungguh-sungguh untuk iaitu menggilap ataupun mengilatkan cinta, atau untuk menyuburkan cinta. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidup dalam berkeluarga, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih kepada sidang penonton yang di rumah mengikuti perbincangan bersama Al-Fadhil Ustaz pada petang ini, dan juga terima kasih kepada
hadirin kita dari Majlis Perbandaran Temerloh untuk meluangkan masa ke kemah ini, dan juga terima kasih kepada Pak Dolah. Semoga dipanjangkan umur untuk bersama lagi pada tahun hadapan. InsyaAllah. Dan sebagai penutup, kita akan bersama-sama dengan saudara Talib Majid yang akan menyemarakkan lagi perbincangan kita pada petang ini tentang cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kau temani hidupku selalu.